Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Apa khabar para jemaah di Masjid Al-Mawaddah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana dengan izinnya kita telah pun masuk ke peringkat akhir di dalam bulan Ramadan. Peringkat akhirnya bagaimana tu para jemaah sekalian? Kita telah pun sampai kepada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ini seringkali kita kaitkan dengan Lailatul Qadar, satu malam 1000 bulan. Para jemaah sekalian, kita hanya berbaki lebih kurang 10 hari lagi di dalam bulan Ramadan. Maka persoalan yang perlu timbul dalam diri kita, adakah kita telah puas dengan ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini para jemaah? Jika belum, inilah masa untuk kita merebut. Lakukanlah pecutan terakhir di dalam bulan Ramadan. Bagi mereka yang telah banyak melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan, maka inilah bonus kepada kita supaya memperlipat gandakan lagi akan ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Kita tidak tahu bahawa kita akan ada pada Ramadan akan datang. Para jemaah sekalian, terlalu banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan 10 malam terakhir ni, khususnya di dalam Lailatul Qadar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan bahawa barang siapa yang melaksanakan salat malam di malam Lailatul Qadar kerana iman dan juga mengharapkan pahala daripada Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Bahkan banyak hadis yang terkait tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Sebahagian riwayat daripada Imam Muslim menceritakan malam itu adalah malam yang cerah, malam Lailatul Qadar, iaitu malam ke-27, dan tanda-tandanya adalah pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Adapun hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar ialah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas dan juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan yang begitu menghangatkan dan juga menenangkan. Pada sebuah riwayat pula menjelaskan Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu lainnya. Maka ketiga-tiga hadis menceritakan tentang bagaimana sikap para sahabat dan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika mana mengharungi 10 malam terakhir. Maka eloklah untuk kita sama-sama merebut peluang yang ada ini untuk kita lakukan. Nah, persoalan yang ingin kita tujukan bagaimana untuk kita merebut peluang yang keemasan ini. Kita letakkan satu perumpamaan yang mana apabila kita ingin merebut peluang di dalam jualan murah, contoh kan, kita dapat tahu bahawa terdapat 10 hari jualan murah ataupun satu hari saja jualan murah. Maka apa yang dilakukan oleh kita, kita akan persiapkan diri bila kita nak pergi kan, barang apa yang nak dicari kan, apakah kelengkapan yang kita adakan. Maka bagaimana kita nak ubah pemikiran itu kepada 10 malam terakhir para jemaah. Para jemaah sekalian, apabila masuknya 10 malam terakhir, hadis tadi menyebutkan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam begitu sibuk mempersiapkan diri sehingga kan mengejutkan ahli keluarganya. Ada beberapa perkara yang boleh saya kongsikan di sini. Pertama ialah apabila
masuk pada 10 malam terakhir, cuba kita susunkan kembali carta kehidupan kita. Bermaksud kalau sebelum ni kita mungkin bangun pada jam 4.30 ataupun pukul 5 untuk sahur semata-mata, betul tak? Kan, maka pada 10 malam terakhir ni bangun awal sikit. Kita ambil jam 3.30. Ustaz, jam 3.30 Ustaz, macam mana kita nak tidur ni? Bila kita nak siapkan diri? Selepas tarawih malam sebelumnya, jangan buat banyak perkara. Habis tarawih, kan, kita letakkanlah, sebab sekarang semua tarawih berada di rumah, maka kita letakkan solat tarawih habis sekitar 9.30. Kan, habis sekitar 9.30. 9.30 habis, pukul 10 dah kena tidur. Jangan buat apa-apa. Nak buat air, nak buat kopi, nak buat kuih, kan, jangan buat apa-apa. Bila nak buat, cepat-cepat terus tidur. Habis tidur, terus 3.30 solid bangun ketika itu, kan. Dia mesti 3.30, kan. Dia tak boleh 3.45, tak boleh, kan. Kalau nak lebih awal, lebih baik. Tapi dalam hal ini kita perlukan tenaga. Sebab apa? Manusia ni secara normalnya dia perlukan lebih kurang 6 jam, 5 ke 6 jam masa rehat. Jadi kalau kita ambil jam 10, kan, dia dapat sampai 3.30, lebih kurang dalam 5 jam setengah, dan sekurang-kurangnya memadai, kan. 5 jam setengah solid tidur. Bila dia bangun, dia mempunyai satu orang kata tenaga yang sama untuk dilakukan kerja sepanjang hari. Maka masuk 3.30 bangun, mandi ke cuci muka tu terlalu sikit lah bagi saya, terus mandi lah, mandi siap semua. Habis siap, kan, dirikan solat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kemudian buat segala ibadah, solat, baca Quran, berzikir, apa saja, ini peluang dia. 3.30 letaklah masa sejam, sampailah 4.30. 4.30 sempat tak lagi untuk siapkan apa untuk sahur? Masih sempat lagi, kan. Kemudian lepas sahur, sambung kembali ibadah dalam keadaan solat subuh, kan, baca Quran lagi sampai pukul 7. Stop, rehat. Dan sekarang ni pula kita berada di dalam COVID-19, yang mana kebanyakan akan bekerja di rumah. Saya yakin para jemaah sekalian, kalau kerja kat rumah ni, kan, kalau istilahnya kena masuk kerja pukul 9, 8.30 tu masih sempat bangun lagi. Jadi 7 rehat, kan, tidur sejam setengah, tak ada masalah, kan. Maka masuk pukul 9 dia dah ada tenaga. Kemudian teruskan perjalanan kehidupan. Gitulah untuk 10 malam terakhir ini saja. Sebahagian riwayat mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar akan terjadi pada malam-malam yang ganjil. Sebahagian riwayat pula mengatakan bahawa Lailatul Qadar sebenarnya turun pada malam 27. Kan, berbagai riwayat diceritakan. Apabila kita himpunkan seluruh riwayat, dari riwayat yang ketiga tadi, yang terakhir tadi, menceritakan Nabi SAW apabila 10 malam terakhir, dia sibukkan diri dia melebihi daripada waktu yang lain. Dalam erti kata lain, kita meletakkan seluruh peluang ni. Kalau katakanlah malam ini tak sempat, kan, malam ini masih tak cukup masa lagi, oh saya terlepas dah Ustaz, kita masih ada masa lagi, kan. Malam ke-20 tak sempat, malam 21 ada, tak sempat malam 22 ada, tak sempat malam 23 ada, tak sempat yang terakhir, pecutan terakhir ni malam 27. Sempatkan diri. Yang tadi semua tak sempat tak apa, tak sempat tak apa, sampai ke malam 27 tolong jangan tak sempat. Sempatkan diri, tolak semua urusan yang boleh kita tundakan, kita fokus. Jadi kita jangkakan bahawa pada malam 27 paling ramai sekali akan bangun mendirikan solat menghadap Allah Azza wa Jalla, bertawajuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harapkan itu kira demi high peak. Tapi yang sebelum-sebelum ni pun boleh juga. Tapi ada kalangan kita mungkin sibuk nak buat kuih, sibuk begitu, sibuk begini, tak ada masalah, kan, berikan peluang-peluang. Tapi kalau boleh satu hari tu daripada 10 tu, letakkan satu hari betul-betul untuk Allah Ta'ala, dari sudut ibadah, dari sudut pelaksanaan, segalanya, kan. Letaklah contohlah sebagai ketua keluarga, kan, malam 27 semua ayah-ayah semua letakkan satu syarat,
tak ada pegang gadget pun, tak ada buka TV pun, tak ada buka lagu raya contoh kan. Semua tutup. Satu keluarga fokus ibadah. Kita takkan satu hari sebagai itu contoh. Boleh. Kerana apa? Kita menghidupkan malam. Itulah peluang. Sebab ada pemahaman ni kita bila kita dapat beberapa hadis ni, dia faham bahawa dia hanya ibadah pada malam 27. Salah. Dia bukan hanya ibadah pada malam 27. Malam 27 lah malam kemuncak. Kemuncak daripada seluruh 10 malam yang terakhir itu. Kan? Dia buat semua satu sampai malam 27. Itulah kemuncak dia. Semoga Allah SWT menerima ibadah kita ini. Kan? Bernadah tangan, ya Allah, di dalam bulan Ramadan ini Engkau telah uji kami dengan wabak penyakit, ya Allah. Kami telah melalui ujian tersebut, ya Allah. Kami menderita terhadap ujian tersebut, ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah, di dalam bulan Ramadan ini, di dalam 10 malam terakhir ini, di malam Lailatul Qadar, Engkau hapuskan, Engkau angkatkanlah wabak ini, hindarkanlah mereka supaya kami ini tergolong daripada golongan-golongan yang terselamat. Berdoalah sebanyak mungkin. Doa yang terbaik ialah doa yang datang daripada hati para jemaah. Ada yang merasakan, Ustaz, doa saya tak berapa kuat. Ustaz, doa tidak ada istilah kuat ataupun tak kuat. Doa mesti datang daripada dalam hati, ikhlas daripada hamba-Nya. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah, nescaya Allah akan mengkabulkannya. Berdoa. Kan? Walau macam mana perlu berdoa, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab, apa saja. Pohon kepada Allah, ya Allah, tanamkan keyakinan di dalam diri aku, ya Allah, supaya aku ini boleh berdoa kepadamu langsung, dan aku percaya bahawa doa aku ini diterima, ya Allah. Macam itu. Jangan mengharapkan orang lain untuk doakan kepada kita. Maka ini di antara perkara yang perlu kita lakukan sebanyak-banyak mungkin. Seperti mana doa yang saya akan kongsikan sebentar lagi, ia doa yang sangat dekat di dalam hati. Seperti mana doa ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya, mengatakan bahawa Nabi SAW senantiasa berdoa dengan doa ini apabila beliau selesai daripada sesuatu majlis. Apakah doa dia? Doa dia berbunyi sebegini: Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbara hammina, wa la mablagha 'alimna, wa la tusallat 'alaina man la yarhamuna. Maksudnya, ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut terhadap-Mu yang boleh menjadi penghalang di antara kami dengan maksiat kepada-Mu, ya Allah. Dan berikanlah kami ketaatan kepada-Mu yang menyampaikan kami ke syurga-Mu melaluinya. Dan berikanlah pada kami keyakinan yang memudahkan kami mengharungi segala ujian di dunia. Dan berikanlah manfaat kepada kami melalui pendengaran dan penglihatan kami selagi mana Engkau hidupkan kami, dan jadikanlah ia kekal bersama kami. Dan Engkau berikanlah balasan kepada sesiapa yang menzalimi kami, dan bantulah kami, ya Allah, menentang golongan yang memusuhi kami. Dan janganlah Engkau timpakan musibah ke atas agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai suatu kebimbangan yang paling besar bagi kami, dan janganlah pula ia menjadi semata-mata keseluruhan pengetahuan kami, dan janganlah Engkau biarkan kami dikuasai oleh orang yang tidak mengasihi kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jangan putus doa mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 10 malam terakhir fokus ibadah, malam 27 kemuncak, kan, seluruh keluarga kita bangkitkan,
menghadap kepada Allah pada tengah malam ketika manusia nikmat dalam keadaan tidur, kita bangkit menyahut seruan Allah dan bertahajud. Manusia yang berjaya adalah manusia yang boleh bangkit di dalam tahajud. Kenapa para jemaah? Kerana ketika yang lain semua sedang menikmati nikmat tidur, bangkit satu hamba Allah ini membuang nikmat tersebut demi berjumpa dan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah masa untuk mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak mungkin. Mengadulah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar dan Maha mengetahui isi hati kita, insya-Allah. Maka oleh itu, stay at home, fokus ibadah, fokus 10 malam terakhir. Okay, marilah sama-sama kita menjayakannya, insya-Allah. Semoga amalan kita diterima dalam bulan Ramadan ini. Semoga ia menjadikan Ramadan yang paling bermakna dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Bertemu lagi selepas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.